Permudahkan ungkapan algebra berikut. Okey, jadi di sini langkah pertama ialah kita lihat pecahan algebra yang mula-mula. Okey, jadi kita dekat sini kita nampak ada 16 dengan 4, jadi kita boleh fakturkan, iaitu kita keluarkan 4. Okey, dalam kurungan ini jadi 4M kuasa 2 tolak dengan 4 dah keluar jadi 4 darab dengan 1. Okey, kemudian di sini bawahnya 1 tolak 4M. Okey, darab dengan yang di sebelah kanan ialah bila 1 tolak 4M kuasa 2 kita boleh tulis dia sebagai 1 tolak 4M darab dengan 1 tolak 4M. Okey, bahagi dengan 1 tambah 2M. Okey, jadi kita tengok kat sini, sini ada sebab ni darab, maka 1 tolak 4M di bawah sini kita boleh permudahkan dengan yang atas sini. Itu yang pertama. Kemudian yang dalam kurungan ini pula kita boleh fakturkan lagi. Okey, jadi kita buat 4. Ini 4M kuasa 2, kita boleh tulis dia sebagai 2M, keluarkan kuasa 2, tolak dengan 1 ini boleh tulis dia sebagai 1 kuasa 2. Macam tu. Jadi sebelah sini 1 tolak 4M per dengan 1 tambah 2M. Okey, kemudian yang ini, yang dalam kurungan ini, 2M kuasa 2 tolak 1 kuasa 2. Ini sama bentuknya dengan A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Sama bentuk macam ini. Jadi kalau bentuk A kuasa 2 tolak B kuasa 2, kita boleh fakturkannya sebagai 1 tambah A tambah B dan satu lagi yang tolak A tolak B. Jadi kalau untuk yang ini, dia akan jadi 2M. Ini A-nya jadi 2M. Tambah dengan 1. Satu lagi fakturannya ialah 2M tolak dengan 1. Jadi saya masukkan semula dekat sini. Maka dia jadi 4. Okey, yang ini, okey, kita tulis macam bentuk ini. Iaitu 2M tambah 1. Satu lagi, 2M tolak 1. Okey. Kemudian darab dengan yang bahagian hujung sini. 1 tolak 4M bahagi dengan 1 tambah 2M. Jadi ini darab, maka kita boleh permudahkan 1 tambah 2M ini dengan 1 tambah 2M ini. Okey, jadi yang tinggal ialah 4. Yang dalam kurungan ni tinggal 2M tolak 1 darab dengan 1 tolak 4M. Cari nilai M dan N. Yang pertama, untuk yang warna pink ini, untuk membentuk persamaannya, kita kena samakan asasnya dahulu. Contohnya yang 8 ini, kita jadikan dia dalam asas 2. Jadi di sini ialah 2 kuasa negatif 2M. 8 ini ialah 2 kuasa 3 dan bersamaan dengan 2 kuasa N. Kemudian kalau bahagi, bermaksud indeksnya kita tolakkan. Jadi 2 negatif 2M tolak dengan 3. Sebab dia bagi di sini letaknya bawah, jadi kita tolak. Sama dengan 2 kuasa N. Jadi sekarang, sini dah asas 2, sini pun asas 2. Maka kita boleh tulis bahawa negatif 2M tolak 3 adalah sama dengan N. Ataupun kita boleh tulis negatif 3 di sini sama dengan N. Negatif 2M ini pindahkan ke kanan jadi tambah 2M. Ataupun biasanya yang nilai tidak ketahui ini kita tulis di sebelah kiri. Jadi kita tulis N tambah 2M sama dengan negatif 3. Kita cuma tukar kedudukan sahaja. Ini pindah sini, ini pindah sini. Jadi tak perlu tukar tanda lah. Sama sahaja. Jadi yang ini dianggap sebagai persamaan yang pertama. Okey, seterusnya kita pergi kepada yang kedua, yang sebelah sini. 3 kuasa 3N tambah 5 sama dengan 3 kuasa negatif 8M. Jadi di sini asasnya dah sama 3. Okey, yang ininya dah sama. Ini 3, ini pun 3. Maka kita bolehlah tulis, asasnya kita boleh samakan, iaitu 3N tambah 5 adalah bersamaan dengan negatif 8M. Okey, kemudian dipindahkan ke sebelah kiri menjadi 3N tambah, dari tolak jadi tambah 8M. Sama dengan 5 ini positif, pindahkan ke kiri jadi negatif 5. Okey, jadi ini adalah merupakan persamaan yang kedua. Seterusnya, untuk menyelesaikan dua persamaan serentak ini, kita perlu gunakan kaedah sama ada kaedah penggantian ataupun kaedah penghapusan. Jadi dalam kes ini, saya suka menggunakan kaedah iaitu penggantian. Sebab dekat sini ada yang single iaitu N. Jadi saya boleh jadikan dia sebagai N sama dengan negatif 3 tolak 2M. Yang ini ialah persamaan yang ketiga. Jadi sekarang kita ganti persamaan yang ketiga
dalam persamaan yang kedua ini. Jadi kita masukkan N ini, kita gantikan dengan N sini. Dengan negatif 3 tolak 2M. Okey. Jadi untuk gantikannya, jadi saya tuliskan persamaan yang kedua ini, iaitu 3. N ini saya masukkan dia sebagai buat kurungan tolak 3 tolak 2M. Okey, kemudian tambah 8M. Sama dengan negatif 5. Jadi ini kita kembangkan, darabkan ke dalam. Okey, 3 darab negatif 3 ialah negatif 9. 3 darab dengan negatif 2 ialah negatif 6M. Tambah 8M sama dengan negatif 5. Jadi, yang ini kita buatkan selesaikan yang ini. Negatif 6M tambah 8M. Ataupun kita boleh tulis sebagai 8M tolak 6M ialah 2M. Sama dengan negatif 5 tolak 9 pindahkan ke sebelah kanan menjadi tambah 9. Jadi 2M sama dengan 9 tolak 5 ialah 4. Maka M sama dengan 4 ni bahagi dengan 2. Jadi dapat 4 bagi 2 ialah 2. Nilai N saya gunakan terus yang ini. Okey. Jadi yang ini ialah dah tulis dah. N sama dengan negatif 3 tolak 2M. Jadi M-nya kita masukkan ni terus. Iaitu 2. Maka kita dapati bahawa N adalah sama dengan negatif 3. Negatif 2 darab dengan 2 ialah negatif 4. Maka N-nya adalah sama dengan negatif 7. Permudahkan. Yang pertama, iaitu 7 bahagi dengan M kuasa 2N tambah dengan 4 bahagi 5MN. Jadi untuk permudahkannya, yang pertama kita mesti pastikan yang bahagian bawahnya ini sama. Jadi untuk samakannya, okey, jadi kita tengok kat sini yang bawah ini dia tak ada 5. Yang sebelah sini ada 5. Jadi saya tambahlah dekat sini, yang bawah ini 5. Okey, bila bawah ini darab 5, atas pun kena darab dengan 5. Jadi sekarang dia dah yang di bahagian bawah ini dia dah jadi 5M kuasa 2N. Okey, sekarang kita perhatikan pula yang di sebelah kanan. Dia dah ada 5, dah sama ada 5. Ada N, dah ada N. Tetapi M-nya dekat sini ada kuasa 2. Dekat sini M sahaja. Jadi bermaksud saya perlu darabkan dia dengan M. Supaya M darab M jadi M kuasa 2. Jadi bila yang di bawah darab M, yang di atas pun kena darab dengan M. Jadi jawapan dia boleh dituliskan sebagai 5 darab dengan 7 ialah 35. Tambah dengan 4 darab M ialah 4M. Kan yang bawahnya 5M kuasa 2N. Yang sini 5M darab M. M kuasa 2 juga darab N. Jadi sebenarnya bawahnya ni dah pun sama. Sebab yang ini adalah bersamaan dengan 5M darab M adalah M kuasa 2. Ini ada N. Jadi dia dah sama dengan sebelah sini. Okey. Jadi bila dah sama, bermaksud saya boleh tuliskan dia bahagi dengan, tuliskan sekali sahaja. 5M kuasa 2N. Okey. Jadi yang ini saya padamkanlah. Jadi inilah jawapan akhirnya. Pergi kepada soalannya yang kedua. Soalan yang kedua ialah 2 tolak 3X bahagi 4 tambah X per 5. Okey, salah satu daripada caranya ialah kita kena samakan di bawah ini. Sama ada kita nak darab silang, boleh juga. Jadi yang ini saya nak tunjukkan bagaimana nak samakannya. Kita cuba samakan bahagian bawah dia ini. Kalau sini 4, sini 5, untuk samakannya yang ini kena darab dengan 5. Okey, tetapi yang belah sini kita kena darab dengan 4. Sebab ni 4 darab 5, 20. Yang ini 5 darab 4 pun 20. Jadi kalau sebelah bawah darab dengan 5, yang sebelah atas pun kena darab dengan 5. Okey, yang ini yang sebelah bawah darab dengan 4, yang atas pun darab dengan 4. Darabkan atas bawah benda yang sama. Okey, seterusnya ini didarabkanlah. 2 darab dengan 5 ialah 10. Tolak, tanda tolak. 3X darab 5 ialah 15X. Okey, tambah, ikut sini tanda tambah. 4 darab X ialah 4X. Dan bawahnya dah sama dah. 4 darab 5, 20. Yang sebelah sini pun 20 juga. Jadi kita boleh tulis dia sekali sahaja. Per 20. Itu tujuannya. Supaya bawah dia sama. Okey, kemudian seterusnya yang ini 10 tolak 15 tambah dengan 4 ialah tolak 11X. Okey, bawahnya ialah per 20. Jadi inilah jawapannya. ABCD adalah merupakan segi 4 selari. Cari persamaan garis lurus AB. Okey, ini garis lurus AB. Bila dia segi 4 selari, bermaksud AB selari dengan CD. Ini saya buat tanda dia selari. Okey, untuk mencari persamaan garis lurus, kita mesti gunakan Y sama dengan MX tambah C. Okey, yang mana M-nya ini, apabila dia adalah merupakan segi 4 selari, bermaksud kecerunan CD adalah sama dengan kecerunan AB. Itu ialah apabila dia garisnya selari. Okey, cerunannya adalah sama. Jadi untuk cari kecerunan ialah Y2
tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Jadi yang ini katalah ini sebagai X1, Y1, ini X2, Y2. Jadi untuk cari kecerunan CD ialah Y2, ikut rumus ini, Y2 tolak Y1 iaitu negatif 6 tolak dengan 2. Negatif 6 tolak dengan 2. Okey, bahagi dengan X2 tolak X1. X2-nya ialah negatif 5. Tolak dengan X1-nya ialah negatif 4. Buatkan kurungannya bila negatif bertemu negatif ini. Dan ia adalah bersamaan dengan kecerunan untuk AB. Jadi di sini negatif 6 tolak dengan 2 ialah negatif 8. Bahagi dengan negatif 5, tolak-tolak jadi tambah. Negatif 5 tambah 4. Okey, negatif 5 tambah 4 ialah negatif 1. So, sama dengan kecerunan AB. Jadi daripada sini, kita tahu bahawa kecerunan AB, M adalah kecurunannya. Kecerunan AB adalah sama dengan negatif 8 bagi negatif 1 adalah bersama dengan 8. Okey, jadi sekarang saya tuliskan dia dalam ini. Masukkan Y sama dengan M-nya iaitu 8. X tambah C. Jadi tak lengkap lagi bersamaan dengan lurus AB sebab tak tahu dia punya C. C dekat sini adalah merupakan pintasan Y. Kita kena masukkan koordinat sebab ini persamaan garis lurus AB. Jadi ini AB, jadi kita tahu koordinat B. Jadi kita kena masukkan koordinat B iaitu X-nya 1, Y-nya negatif 5. Okay, ini X, ini Y. Kena masukkan ke dalam persamaan ini. Jadi gantikan terus, Y-nya ialah tolak 5 sama dengan 8, X-nya ialah 1 tambah C. Maka C adalah sama dengan negatif 5. Yang ini 8 darab 1, 8 pindah ke sini jadi tolak 8. Okey, jadi bermaksud C-nya adalah bersamaan dengan tolak 8, tolak 5 ialah tolak 13. Jadi sekarang kita tuliskan semula persamaannya iaitu persamaan garis lurus AB-nya ialah Y sama dengan 8X tambah C yang mana C-nya ialah negatif 13. Tentukan nilai M tambah N jika 21 kuasa 14 sama dengan 7 kuasa N darab M kuasa N. Okey, jadi di sini dia minta kita mencari tentukan nilai M tambah N. Jadi ini M, ada di sini N. Okey, jadi apa yang perlu kita buat ialah yang pertama, 21 ini saya jadikan sama dengan sebelah sini. Sebab sini ada tunjukkan asas 7. Jadi 21 ini saya cuba jadikan dia iaitu 7 darab dengan 3. Saya pecahkan 21 menjadi 7 darab 3 kuasa 14. Sama dengan 7 kuasa N, M kuasa N. Seterusnya, yang ini bila ada kurungan kuasa 14 di luar, ini boleh ditulis sebagai 7 kuasa 14 darab dengan 3 kuasa 14 juga. Sama dengan 7N, M, N. Okey, jadi kalau kita perhatikan di sini, ini 7 kuasa 14, yang di sini ialah 7 kuasa N. Jadi bermaksud 14-nya ini adalah sama dengan N. Jadi kita boleh tulis N adalah bersamaan dengan 14. Yang seterusnya, 3 kuasa 14 kita buat perbandingan dengan M kuasa N. Jadi di sini 3 kuasa 14 sama dengan M kuasa N. Okey, jadi di sini N tadi ialah 14. Jadi yang ini digantikan dengan 14. Jadi 3 kuasa 14 sama dengan M. Dan N tadi kita dah tahu nilainya ialah 14. Maka kita tulis dekat sini 14. Jadi sekarang yang ini 14, ini pun 14 dah sama. Jadi ini bermakna M adalah sama dengan 3. Jadi saya tuliskan di sini nilai M-nya adalah bersamaan dengan 3. Jadi kalau soalannya ditanya apakah dia M tambah N, jadi bermaksud M tambah dengan N adalah sama dengan 3 tambah dengan 14. Iaitu bersamaan dengan 17. Ketaksamaan linear. Kita diberi satu graf yang menunjukkan ada satu garis X sama dengan 5. Kemudian ada satu garis Y sama dengan negatif X tolak 1. Kita diminta lorekkan rantau yang memuaskan ada 3 ketaksamaan. Ini ketaksamaan pertama, yang kedua, yang ketiga. Sebelum kita lorekkan mana rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan ini, kita perhatikan dulu yang mana garis yang masih belum dilukiskan. Okey, untuk yang pertama ini, Y lebih besar negatif X tolak 1, garisannya dah ada. Ini dia. Okey, kemudian garis yang kedua, yang ini, X lebih kecil sama dengan 5, pun dah ada yang ini. Yang masih belum ada ialah Y lebih kecil dari 1. Untuk melukiskan garis yang ini, kita tukar dia kepada persamaan. Jadi persamaannya ialah Y sama dengan 1.
Jadi ini paksi Y. Okay, ini paksi Y-nya. Jadi kita lihat kat mana kita nak letak Y sama dengan 1. Kita buat andaian sajalah. Katalah 1 itu dekat sini. Jadi kita kena buat satu garis yang melalui 1 ini. Okay, jadi satu garis lurus yang selari dengan paksi X. Okay, dan garis yang kita nak lukis itu sama ada garis penuh atau garis putus-putus bergantung kepada tanda yang ada di sini. Kalau tanda dekat sini lebih kecil sahaja, tak ada sama dengan. Bermaksud garisannya ialah garis putus-putus. Jadi kita buat dekat sini garisnya garis putus-putus dan garis Y sama dengan 1. Dan sekarang kita lorekkan rantau yang memuaskan ketaksamaan yang pertama iaitu Y lebih besar dari negatif X tolak 1. Ini garisan dia. Lorekkannya adalah ke atas. Jadi kita lorekkannya kawasannya ke atas. Okey, kemudian yang seterusnya yang kedua, X lebih kecil dari 5. Okey, yang ini garisan yang 5. Jadi kalau lebih kecil, lorekkannya ke kiri. Dan yang seterusnya yang ketiga, Y lebih kecil dari 1. Jadi kalau Y lebih kecil dari 1, ini garis Y sama dengan 1. Kalau lebih kecil dari 1, maksudnya lorekkannya ke bawah. Jadi kita perhatikan daripada kawasan yang kita lorekkan tadi, yang memuaskan ketiga-tiga sekali, dia berada di bahagian dalam sini. Okey, jadi maksudnya kalau saya nak lorekkan kawasannya ialah yang di sini. Kawasan lorekkan dia terletak di antara ketiga-tiga garisan yang diberi. Okay, jadi garisan itu seolah-olah menjadi pagar kepada kawasan yang kita nak lorekkan. Diberi satu set data 30, 21, 24, 27, 24, 33, 24, 26. Okey, soalannya tentukan apakah dia mood. Jadi mood di sini ialah yang paling kerap berulang. Okey, saya tuliskan dekat sini. Kerap berulang. Jadi kalau kita tengok dekat sini, yang paling kerap berulangnya ialah sini ada 30 ada sekali saja, 21 pun sekali, 24 ada, sini 24, 24, ini pun 24. 27 sekali, 33 pun sekali, 26 pun sekali. Jadi yang kerap berulang ialah 24, maka nilai jawapan untuk mood ialah 24. Seterusnya ialah tentukan median. Untuk kita tentukan median ialah yang pertama kita kena susun data ini mengikut tertib daripada yang paling rendah kepada yang tertinggi. Yang paling rendah di sini ialah 21. Jadi saya tuliskan dekat sini 21. Kemudian diikuti dengan yang terendah lagi ialah 24. 24 ada 3 kali. Jadi 24, 24, 24. Kemudian ni dah sudah. Okey, seterusnya 26. Okey, kemudian 27. Seterusnya ialah 27 dah sudah. Kemudian antara 30 dengan 33. Jadi 30 dulu. Diikuti dengan 33. Median ini maksudnya nilai yang berada di tengah-tengah. Okey. Nilai di tengah. Jadi kita buat macam ni. Satu kiri kanan. Okey. Diikuti ini. Diikuti yang ini. Sebab kita nak tengok yang tengah-tengah. Jadi kita dapati yang di tengah-tengah ini ialah antara 24 dengan 26. Jadi tengah-tengahnya iaitu di sini ialah merupakan dia punya median. Jadi median di sini kalau kita nak kiranya ialah 24 tambah dengan 26 kita bahagikan 2 iaitu 50 bahagi 2 bersamaan dengan 25.